Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati pengurusi masjid Al-Fadil Tuan Imam, pegawai-pegawai syarak, kepimpinan masyarakat, tetamu kita. Masjid kita ni ada tetamu, jemaah tabligh ada. Alhamdulillah, syukur. Ahlan wa sahlan, ya marhaban bikum. Ibu ayah yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah. Dah bagi salam belum tadi ni? Belum? Dah. Ada kata dah, ada kata belum. Samalah kita. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bawa salam yang amat berhormat Ketua Menteri Melaka dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, lama saya tak berkunjung di masjid yang luas, yang serba cantik ini, yang masyarakat Islamnya hadir bertalu-talu untuk menunaikan salat berjamaah, yang majlis ilmunya senantiasa diraikan di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesihatan. Allah kurniakan dalam diri kita, dalam hati kita sifat istiqamah dalam kita melalui kehidupan kita di dunia Allah yang sementara ini. Hidup kita atas dunia ni adalah sementara, singkat. Untuk apa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dunia ni, tuan-tuan dan puan? Untuk kita mencari seberapa banyak amalan yang kita boleh buat untuk bekalan hari akhirat. Syukur saya tengok abang-abang saya hadir sembahyang berjamaah. Tapi kita cukup rindukan jika anak-anak kita pun hadir sama-sama. Yang umur 70, 80, 60, 50, 40, alhamdulillah. Tapi kita rindukan anak-anak kita. Sedap imam baca rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Imam bawa tahlil ringkas. Alangkah indahnya jika keluarga kita, jika kita sebagai ayah, sebagai ibu dapat mendidik anak-anak kita ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya jika ayat Al-Quran berkumandang di rumah orang Islam dan dibaca oleh anak-anak kita. Sebab apa, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah? Sebab kematian adalah yang paling hampir dengan kita. Pagi ni kita nak cerita bab mati. Mati ni adalah yang paling hampir dengan kita, sampai orang yang paling kuat pun dia tak boleh nak mengelak kematian. Kita sihat macam mana pun, kita tak tahu sihat kita itu, adakah kita lama lagi nak mati ataupun kematian itu hampir dengan kita. Jangan kata orang sakit je mati, tuan-tuan. Jangan kata orang duduk sembahyang atas kursi sahaja mati. Orang yang sihat pun boleh mati. Jadi mengingat kematian ini untuk kita bermuhasabah, untuk kita mencari amal.
Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran, firman Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang paling besar. Firman Allah yang tertulis dalam Al-Quranul Karim untuk kita baca, amalkan, fahamkan, ambil sebagai pengajaran, iktibar untuk kita melalui kehidupan di dunia yang sementara ini. Sebenarnya saya tak layak untuk bercakap dengan tuan-tuan dan puan. Ramai yang lebih arif, ramai yang lebih alim di hadapan saya ini untuk bercerita tentang kematian. Yang mana kita baca ayat Al-Quranul Karim, surah Ar-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, macam-macam nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat usia muda, nikmat usia tua, nikmat berkeluarga, nikmat ada zuriat, nikmat ada isteri. Berbagai-bagai nikmat yang Allah kurniakan untuk apa tuan-tuan? Untuk kita sedar diri kita. Allah bagi nikmat, kita ada masjid yang indah, yang luas, yang selesa untuk kita rukuk, untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Allah bagi nikmat kita, negeri kita, negeri Melaka. #Serambi Madinah. Yang mana disebut oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Yang mana kita di negeri Melaka ini, pesan Yang Amat Berhormat, Ustaz, kalau pergi mana pun sampaikan salam saya. Okey, saya dah sampaikan. Pesan dengan rakyat Melaka, sembahyang jangan tinggal. Al-Quran jangan tak baca. Kena rajin-rajin baca. Sebab negeri kita ni negeri yang bersejarah, yang unik. Kalau kita pergi daripada satu masjid ke satu masjid, dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, penuh untuk kita mengangkat takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beribadah kepada Allah. Nak cari pondok ataupun ma'had tahfiz yang swasta, yang kerajaan, macam-macam di negeri Melaka. Macam mana nak kahwin, nak kena kursus pun ada dianjurkan. Macam mana tentang agama ini diangkat martabatnya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, diangkat ketinggian agama. Majlis ilmunya, majlis Qurannya. Yang saya dimaklumkan pagi ni, kelas Datuk Ira Mufti. Alhamdulillah, dia tak dapat datang, dia pergi Sabah. Jadi syukur kita di negeri Melaka ini, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita, cipta kita dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bila ciptakan, sampai waktu ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan. Maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka kemudiankan dan tidak pula mereka dahulukan. Walau sesaat pun. Cukup masa, kita balik. Cukup masa, balik. Berapa ramai anak-anak kita yang hari ini ada ruang dan peluang masa untuk membaca Al-Quranul Karim. Berapa masa yang kita gunakan untuk kita membaca Al-Quranul Karim? Kita ni, biasa saya tengok orang Islam ni dia baca Quran, paling selalu sangat bila dia baca Quran? Paling kerap adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, tiap-tiap malam dia duduk berkumpul baca Quran.
lepas mayang tarawih. Orang lelakinya, orang perempuannya lepas mayang subuh. Berkumpul di masjid. Habis tarawih, habis Ramadan, dah kurang. Jadi kita nak kena cari masa bagaimana kita nak memperbanyakkan bacaan Al-Quran kita dan memperbanyakkan amalan kita. Atas dunia ni, hari ni berpusu-pusu orang. Hari ni. Hari akhir zaman berpusu-pusu hari ni dengan Facebooknya, dengan Twitternya. Anak saya umur 4 tahun, pandai dia sebut TikTok. Saya kata macam mana boleh tahu ni TikTok? Pergi rumah pak saudara dia. Jumpa dengan sepupu dia. Ni 4 tahun ni dia tengok. Jadi kita ada amanah yang besar adalah untuk menjaga zuriat kita, untuk kita didik. Itu sebab budak kecil ni hafalan dia, ingatan dia cukup kuat. Kita buka, kita baca Quran depan dia. Kita baca surah-surah pilihan, kita baca. InsyaAllah tuan-tuan dia boleh hafal. Jadi kita nak cari keberkatan hidup di dunia untuk kita bawa bekalan ke akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah juga mencintai perjumpaan dengannya. Sebaliknya, barang siapa membenci perjumpaan dengan Allah, Allah juga membenci perjumpaan dengannya. Tuan-tuan dan puan merahmati Allah. Kita kena senantiasa berusaha untuk mendapat rahmat Allah, doa. Kita kena senantiasa ada dalam diri kita untuk mencintai Allah, persiapan untuk berjumpa dengan Allah. Itu sebab atas dunia ni kita, bila sampai usia tua ni tuan-tuan, kita tak ada benda lagi kita nak fikirkan selain untuk kita hadir ke masjid, selain untuk kita meninggalkan sedikit-sedikit keduniaan. Untuk berjumpa dengan Allah, mempersiapkan amalan, hadir ke masjid seawal waktu, baca Quran, jumpa dengan kawan-kawan kita di masjid. Sama-sama untuk kita menambahkan amalan kita di atas dunia. Saya tengok hari ni, baru lepas sidang DUN. Negeri Melaka baru lepas sidang DUN. Hari Khamis selesai. Yang Berhormat Ketua Menteri membentangkan bajet. Bila saya tengok satu-satu martabat guru agama, memartabatkan imam, Bilal dan sebagainya, untuk memacu negeri kita ke arah yang lebih baik, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, saya cukup gembira. Cukup impikan sebuah negeri yang di dalamnya rakyatnya tak ada mengata hal orang. Rakyatnya senantiasa, orang Islamnya senantiasa berusaha untuk menambah amalan. Masjid, sebut pula masjid kampung saya, Masjid Sekam Darat, 5.6 juta. Masjid Bukit Temakau 5.3 juta. Ni usaha kita. Tapi jangan apabila masjid dah besar, orang ni kurang. Itu yang kita risau. Kita risau masyarakat kita ni jauh dari masjid. Tapi alhamdulillah sedikit, makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Kita tak mampu nak buat tuan-tuan. Untuk kita keluar 3 hari, keluar 10 hari, keluar 30 hari, keluar 3 bulan. Bila ada jemaah tabligh, kita raikan mereka, kita duduk sama-sama untuk kita. Atas dunia ni, usia kita makin lama makin meningkat. Apa yang perlu kita bekalkan nak bawa bertemu dengan Allah? 2 hari lepas, 3 hari lepas, saya baru hantar katil. Hantar katil di rumah. Masa tu belum arwah lagi. Encik Haji Kasim bin Abdullah. Mohon sumbangan dengan Ketua Menteri, katil anak dia mohon. Saya pergi ziarah. Lepas tu saya pergi hantar.
Sukanya anak dia, ayah dia dapat katil. Senang ayah dia nak duduk, senang nak suap makan. Saya ingatkan 3 tahun lagi. Rupanya 2 hari je dapat baring atas katil tu. 2 hari. Saya kemas halaman rumah saya dengar Masjid Sekam memanggil. Kullu nafsin zaikatul maut. Tuan-tuan dengan sedihnya diberitahu. Saya dengar nama. Haji Muhammad Kasim. Macam saya baru hantar katil. Telefon anak dia. Betul Ustaz. Ayah dah meninggal. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru hantar katil 2 hari. Baru 2 hari pakai. Jadi kita ni tuan-tuan. Mati ni dia paling hampir dengan kita. Jadi apakah amalan kita? Sebelum kita berjumpa dengan kematian, Allah bagi kita hidup atas dunia. Kita hidup atas dunia, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita Islam secara warisan. Islam secara warisan. Macam mana kita nak buat Islam secara warisan? Sebab ayah kita orang Islam, mak kita orang Islam. Apa yang perlu kita perkemaskan? Bacaan-bacaan kita, bacaan dalam sembahyang kita. Kita perkemaskan apa lagi? Amal-amalan kita atas dunia ni. Kita perkemaskan sedekah kita. Perkemaskan kita punya rokok dan sujud kita. Ini semua kita nak perkemaskan. Sebab kita bukan mengkaji. Kita dilahirkan sebagai orang Islam. Kita hafal doa kunut masa kita sekolah rendah dulu. Kita belajar baca Quran masa kita sekolah rendah. Masa kecil dulu. Kita belajar sebutan huruf masa kecil dulu. Jadi kita bawa bekalan yang kita belajar masa kecil tu, kita bawa sampai kita dewasa. Kita baca Yasin, orang meninggal. Bacaan kita, bacaan masa kita kecil-kecil dulu. Qafnya di mana, lamnya bagaimana, mat wajib bagaimana, idgham ma'al ghunnah bagaimana. Ini perkemaskan bacaan dan sebutan huruf. Ini semua kita nak kemaskan. Sebab apa? Sebab kita nak bawa berjumpa dengan masyarakat. Kita nak baca depan orang. Kita nak semayang, nak sujud kepada Allah. Bacaan biar sempurna. Maknanya ini perkara-perkara. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Dua-dua kita nak kena jaga. Kalau kita dengan Allah je, dengan manusia ni kita biarkanlah lantak lah. Tak boleh juga. Dengan manusia je, hubungan dengan Allah tak buat. Semayang tidak, puasa tidak. Tak boleh juga. Dua-dua kita kena jaga. Sebab hidup kita ni sementara. Kalau dah mati besok, kita perlukan doa anak-anak kita. Doa saudara mara kita. Bekalan yang kita bawa ketika kita hidup satu bab. Yang kita dah mati terputus amalan. Yang nak doakan kita yang masih hidup. Itu sebab anak-anak kita kena didik mereka. Kita kena pesan betul-betul dengan mereka. Kena rajin-rajin baca Quran, rajin-rajin sembahyang. Apabila mak tak ada nanti, ayah tak ada nanti, jadilah imam. Sembahyangkanlah ibu, sembahyangkanlah ayah, bacalah Quran. Saya pesan, bila saya pergi ziarah, saya pesan dengan keluarganya. Saya kata, bila orang meninggal ni tuan-tuan, dia untung. Yang pertama dia dapat tengok malaikat maut. Dia dapat tengok dulu daripada kita. Kita tak dapat tengok lagi, betul? Dia dapat tengok dulu. Dia dapat tengok dulu. Dan dia dah merasai mati yang kedua. Dia dah merasai mati. Kita belum rasa lagi. Dua benda dia dah mendahului kita. Hidup atas dunia, naik kereta, naik motor, dia dah lalu. Dia banyak makan garam. Tapi bila mati je, meninggal aja, dia dah mendahului kita 3 perkara. Yang pertama, dia dapat tengok malaikat. Yang kedua, dia dah merasai mati. Yang ketiga, dia dah nampak mana tempat dia nak pergi. Dengan amalan yang dia buat atas dunia, dia dah nampak aku ni ke mana. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak perhiasan dunia.
Masih lagi Allah bagi kita kesihatan. Masih lagi kita buka mata, nampak, melihat. Masih lagi kita dapat menghirup oksigen udara Allah dengan tenang. Buatlah. Carilah bekalan kita. Dampinglah dengan Al-Quran. Sebab Allah redha kita. Kita datang sembahyang berjamaah. Kita berzikir, bertahlil, bertahmid. Kita menyebut nama Allah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ajal itu adalah yang paling hampir dengan kita. Persiapan diri itu penting tuan-tuan. Untuk kita bertemu dengan Allah. Beriman kepada Allah. Apa yang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi perkatakan, kita ikut tuan-tuan. Sebab kita nak dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hidup dunia ni sementara, perhiasan jangan kita tertipu dengan tipu daya dunia. Jangan kita terlebih mengejar keduniaan. Jangan kita disebabkan kita bermewah-mewah, kita lupa dunia. Jangan disebabkan jawatan, pangkat, kita lupa. Nak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dah bagi kita macam-macam. Dapat duduk ni pun adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidur malam lenok, berdengkur, tak sedar, mimpi macam-macam mimpi, tenang aja kita. Kalau Allah bagi kita ujian, tengah-tengah tidur tersedak, tengah-tengah tidur, air liur tak boleh telan, tengah-tengah tidur mata tak boleh buka. Ni semua ni Allah bagi kita nikmat. Agar apa? Agar malam itu dijadikan untuk berehat, siang itu untuk beribadah, untuk bekerja, cari rezeki. Jadi gunakan, Allah bagi semua nikmat ini, kita gunakan pada tempat yang betul. Allah pilih kita ni, setiap kita ni adalah pilihan Allah. Pilihan Allah, Allah pilih kita ni. Walaupun dah tua, walaupun muda, walaupun sakit, walaupun apa, datang ke masjid. Ini pilihan Allah, Allah pilih. Bila Allah pilih kita, kita ucap syukur pada Allah. Alhamdulillah. Tapi kita jangan menidakkan mereka yang tidak datang. Jangan kita menghina mereka yang tidak datang. Kita kena fikir macam mana kita nak tarik mereka yang tidak datang agar hadir. Bagaimana mereka yang tidak sujud kepada Allah agar sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak baca Quran, agar mereka mempelajari Al-Quran, dapat membaca Al-Quran dengan baik. Bagaimana kita nak buat? Kita kena fikir sama-sama. Sebab kita ini adalah pemimpin. Kita ni pemimpin. Paling-paling tidak pun kita pimpin diri kita. Pimpin diri kita, jaga aurat kita, jaga mata kita, jaga hati kita, jaga pergerakan kita. Kita pimpin diri kita setidak-tidaknya. Naik pangkat sikit, kita pimpin keluarga. Pimpin isteri, pimpin anak-anak. Naik pangkat sikit, kita pimpin masyarakat kita. Ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ni untuk kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah. Harta yang Allah bagi, gaji yang Allah bagi, yang kita dapat, rezeki yang Allah bagi, yang kita dapat, kita gunakan pada tempat yang betul. Nampak tabung masjid, nampak orang buat madrasah, nampak orang susah di sekeliling kita, bantu, tolong. Keberkatannya besar tuan-tuan. Untuk kita bawa bekalan kehidupan kita, bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah menjadi peguam bela bagi kita di alam kubur. Doa. Kita perlukan doa daripada anak-anak, doa saudara mara, doa penting.
Indahnya hidup ni tuan-tuan. Allah bagi kita ni dunia. Allah bagi kita berbagai-bagai nikmat. Kita dapat melalui nikmat tersebut dengan cara yang betul. Jangan bila nikmat ni gaji besar, kita buat benda-benda yang salah. Jangan. Nikmat Allah ni pelbagai. Kita dapat semayang berdiri ni pun nikmat. Allahu Akbar, dapat berdiri. Dapat rokok, dapat sujud. Nikmat yang paling besar. Besar nikmat Allah bagi kepada kita. Ada orang tu dibutakan hatinya. Orang azan, bunyi azan dia buat tak tahu. Buat tak tahu. Jawab azan pun lagi jauh. Orang baca Quran tidak terdetik hati dia untuk membaca Al-Quran sama-sama. Macam-macam jenis manusia akhir zaman. Macam-macam. Akhir zaman nanti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid dijadikan tempat singgah untuk orang buang air. Sekarang dah berlaku masjid. Lalu cari masjid nak buang air. Jadi kita hari ni, kita ada masjid, kita ada surau. Kita jadikan masjid kita tempat berkumpulnya orang Islam menuntut ilmu. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Hidup ni sementara, amal kita nak cari amalan seberapa banyak yang boleh. Ni Allah dah bagi kita Al-Quran, kita bukalah, bacalah. Kita ada masa, pagi-pagi kita kumpul ramai-ramai. Kita duduk, bertadarus Al-Quran, bertadabbur, memperbetulkan bacaan kita, memperkemaskan. Perbuatan dalam semayang, saya baca tadi tentang tafsir rokok, tafsir sujud, maksud bacaan dalam sujud, bacaan. Jadi, perkemaskan. Kita ada kawan-kawan kita. Betul tak aku baca ni, dengarkan bacaan ayat kursi dia. Ni hidup bermasyarakat itu penting. Masjid sebagai pusat pentadbiran. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, masjid dijadikan tempat pentadbiran, tempat belajar. Jadi kita hari ni ada masjid. Kumpul baca, betul tak bacaan saya? Nak baca depan ustaz segan. Nak baca depan kawan-kawan, Pak Imam dengar bacaan saya, Imam. Dengar. Sama-sama. Sebab inilah bekalan kita, nak bawa bekal bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi dah rumah besar, tak ada lagi dah kereta besar. Tak ada lagi dah isteri cantik. Semua tinggal atas dunia kita seorang-seorang. Masuk dalam liang lahat, kita yang nak jawab. Walaupun imam dah bacakan soal muka nangkir tu, dia dah bagi jawapan dan sebagainya. Apa agama kamu, apa nabi kamu, macam-macam. Apa kiblat kamu, sebagainya. Pak Imam dah baca talqin. Tapi kalau kita amalan tak cukup tuan-tuan, tak boleh kita jawab. Tak terjawab. Tengok malaikat pun kita dah gementar. Nak sebut lagi jauh sekali. Jadi hidup dunia ni tuan-tuan, syukur Allah bagi kita usia sampai paras ini 60, 70, ada 50. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita ada ruang dan peluang, kita ada masjid. Kita tadi saya nampak yang jalan kaki yang naik motor, naik kereta hadir sembahyang subuh. Alhamdulillah, inilah masa yang kita ada, keberkatan rezeki yang Allah beri kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin. Kita gunakan untuk bekalan hidup kita di dunia dan di akhirat. Ni Ramadan dah tak berapa hari lagi, 100 hari. Ada 95 hari kurang lebih Ramadan. Kita bertemu lagi Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan doa banyak-banyak tuan-tuan agar kita bertemu dengan Ramadan pada tahun ini yang mendatang ni. Yang 95, 96 hari lagi ni. Perkemaskan. Kita punya bacaan, buat persiapan puasa Senin, Khamis, training. Jangan besok kita tak mampu nak puasa straight, jadi training. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita doa sama-sama negeri kita ini, negeri Melaka diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat Allah, rakyat negeri Melaka, rakyat Islam negeri Melaka, agar
dapat beribadah kepada Allah, dapat menjaga masyarakat kita sama-sama, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Jadi program ilmu di masjid-masjid dapat dilaksanakan dengan lebih lagi. Ada masjid suka buka mikrofon dia kuat-kuat, pembesar suara. Suka buka. Dia kata apa? Dia kata bila kita buka, orang yang tak dapat datang masjid boleh dengar di luar rumah. Jadi dia buka kuat. Ada yang buka sederhana, ada yang tak buka langsung majlis ilmu. Jadi pandai-pandailah kita meniti. Nak buka kuat-kuat sangat ke, nak buka sederhana ke volume dia, nak tutup volume ke ketika majlis ilmu, pandai-pandailah kita. Jadi ahli jawatan kuasa masjid, pengurusi masjid, dia ada amanah yang besar untuk fikir bagaimana kita nak memimpin masyarakat. Nak memimpin masyarakat supaya masyarakat kita, masyarakat yang mencari ilmu Allah, masyarakat yang taat perintah Allah, masyarakat yang bersungguh dalam memperjuangkan agama Allah, orang Islam yang taat perintah Allah dan Rasul, kita buatlah untuk bekalan kita. Ada anak-anak, amanah yang Allah bagi, kita persiap sediakan anak-anak kita. Hari ini anak-anak, Alhamdulillah. Jadi isu pula satu lagi, bila anak-anak dah pandai, anak-anak dah belajar, peluang pekerjaan pula. Peluang pekerjaan pula kurang pula. Bagaimana kita nak bantu anak-anak kita agar walaupun dia belajar pandai, tapi dia boleh bersaing. Kerja tak ada, carilah peluang. Jadi ini ujian kita atas dunia ni. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, saya rasa pendek setakat ni saya nak pergi ziarah. Pukul 5 pagi tadi dapat WhatsApp, ada orang kampung saya meninggal. Jadi fikiran saya teringat siapa yang datang, yang mandi jenazah dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sama-samalah kita berusaha untuk kita memperbanyakkan amalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak temu dengan Allah, nak berjumpa dengan Allah, kita kena ada bekalan. Kita kena buat apa yang Allah suruh, apa yang Nabi ajar kepada kita buat, amalan-amalan tersebut untuk kita dapat tempat yang baik di akhirat. Kalau tidak tuan-tuan, Allahu Rabbi, kita sampaikan benda yang baik-baik kepada masyarakat kita. Jangan kita suruh antara satu sama lain berbalah, jangan kita mengadu domba dengan satu-satu perkara yang boleh mendatangkan keburukan kepada agama, kepada bangsa, kepada masyarakat negeri Melaka. Kita buat benda yang baik. Ini pesanan yang boleh kita kongsikan bersama. Inilah tempatnya, akhirnya kita akan dibawa oleh jemaah untuk masuk baring depan Pak Imam. Inilah tempat dia. Bila kita dah meninggal, kullu nafsin za'iqatul maut, akhirnya di rumah disolatkan dan sebagainya, anak-anak kita bawa jenazah kita letak depan Pak Imam. Apa yang kita harapkan, inilah tempatnya, di masjid, untuk kita checkpoint yang terakhir sebelum kita bertukar alam. Jadi ingatan bersama untuk diri saya, untuk tuan-tuan perempuan, atas dunia yang Allah bagi mata untuk kita nampak melihat, mata pinjaman, tangan pinjaman untuk kita angkat takbir. Atas dunia ni kita gunakan segalanya ke arah yang terbaik agar kita tidak merasa kerugian yang amat sangat bila kita dah terpisah jasad dengan roh, dah terpisah, baru kita Allah ruginya. Jadi kita masih lagi Allah bagi kita nyawa, kita guna sebaik mungkin. Mata, telinga, pendengaran, hati, tangan, kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah firman dalam Quran, hari ini aku tutup mulut mereka, berkata tangan mereka disaksikan, kaki mereka apa yang mereka kerjakan atas dunia. Apa yang kita buat atas dunia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tengok besok di akhirat. Jadi kita buat benda baik. Ada Al-Quran, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca Al-Quran, ada mata, kita dapat melihat, tengok benda yang baik-baik, tengok ciptaan Allah, sedar tentang
Kematian paling hampir. Tengah-tengah duduk santai, tiba-tiba tanah runtuh, betul? Tengah-tengah duduk bermalam, tiba-tiba tanah runtuh. Jadi ni kematian ni paling hampir. Tak boleh lari. Mana pun tak boleh lari sampai waktu ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal atas dunia itu. Amal atas dunia itu yang cukup penting bekalan hidup kita. Wallahu alam, saya mohon maaf. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Yang baik daripada Allah, tutur kata kesilapan daripada saya, maafkan saya. Tuan-tuan, hidup ni singkat. Mungkin 1 hari, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun. Tapi mungkin 1 hari ni, kalau kita semayang, kita betul-betul kita fikir, mungkin inilah sembahyang kita yang terakhir. Inilah bacaan kita yang terakhir. Kita semayang akan semayang betul-betul. Kalau kita fikir, lama lagi aku hidup, maka semayang pun main-main. Taubat pun belum taubat lagi. Bila nak pakai tudung? Nanti umur 5-60. Bila nak taubat? Nanti bila dah semayang umur 5-60. Dah semayang atas kursi, nanti baru taubat. Tak. Sebab mati ni paling hampir dengan kita. Wallahu alam. Saya doakan tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan yang baik untuk kita sama-sama dapat mencari amal kita, dapat sama-sama bangun malam sembahyang tahajud, bangun malam baca Quran. Orang tengah tidur kita bangun sembahyang, kita baca Quran untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dengan sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa ni memang kita banyak dosa. Tak sedar, dalam tak sedar pun kita ada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejap je mulut tu dah ngata orang, tak perasan. Macam mana jaga pun tak perasan, terkata. Jadi kita singkat hidup dunia ni, inilah ruang dan peluang yang kita ada. Al-Quran yang ditinggalkan untuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang paling besar yang kita ada hari ini adalah Al-Quranul Karim. Kita bacalah. Saudara mara yang kita ada ibu, ada ayah, jagalah betul-betul. Ada anak, didiklah betul-betul. Boleh semayang-semayanglah betul-betul. Sujud-sujudlah betul-betul, tuan-tuan. InsyaAllah hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah umat Islam yang beriman bertakwa kepadamu ya Allah, yang mentaati segala perintahmu dan perintah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkatilah negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, berkatilah rakyatnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah masyarakat Islam ya Allah, masyarakat Islam negeri Melaka ini ya Allah, masyarakat Islam yang taat kepada perintahmu ya Allah, masyarakat yang taat kepada perintahmu ya Allah, masyarakat yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan yang sebenar ya Allah. Ya Allah, kepadamu lah tempat kami memohon pertolongan ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.